wabarakatuh. Sedikit maklumat berkenaan dengan kawasan Uhud. Yang kita lihat bukit itu iaitu Jabal Rumah. Jabal Rumah ni artinya Jabal Perang. Ni panah. Mana? 50 pasukan anak panah yang diketuai oleh Abdullah bin apa ni? Jash. Bukan Jash, bukan. Jash ya? Abdullah bin Ada seorang lagi, Abdullah bin apa nanti? Rawha. Abdullah nama dia. Kalau tak salah Rawha lah. Abdullah dia diperintahkan oleh Nabi waktu begini. Cerita mula-mula apabila orang Quraisy ataupun pasukan Quraisy musyrikin dah datang, mereka boleh katakan mengelilingi kawasan ini. Jadi umat Islam oleh sebab dia datang daripada Madinah, mereka dapat berada di kawasan ini. Tujuan orang Quraisy ini, dia nak cari tempat perlindungan kalau jadi apa-apa kepada mereka di celah-celah gunung gua Uhud ini. Jadi orang Muslim duduk kat sini. Jumlah orang Islam pada peringkat awalnya 1000, tetapi kumpulan munafik yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay telah berkesekongkol dengan orang Yahudi. Yahudi ini masa piagam Madinah, mereka setuju menjaga keselamatan Madinah walau apa terjadi. Tapi dalam peperangan Uhud ternyata mereka ini munafik dan melanggar titah perintah. Sebab tu kalau kita tengok, tak lama Rasulullah banyak menghalau orang-orang Yahudi kerana dah berjanji kalau mereka melawan dari dalam tak menyelamatkan Madinah, mereka akan dihalau keluar daripada bumi ini. Dengan persetujuan orang-orang Aus dan Khazraj, tuan punya tanah ni yang originalnya. Walaupun sebahagian besar tanah ni hampir dibolot oleh orang-orang Yahudi kerana mereka sudah menjadi kapitalis-kapitalis yang menyewa seluruh tanah-tanah di sini. Itu kedudukan dia. Jadi Allah menurunkan kebenaran kepada Nabi untuk orang-orang yang hati tak betul ni akan dihalau daripada tempat suci. Kejadiannya mereka menipu ketika peperangan Uhud. Oleh itu apabila dah hilang 300 orang, tinggal 700. Jadi masa 700 ini Rasulullah berpesan. Sebenarnya di kawasan ini dulu pun ada bukit. Ada bukit juga. Kawasan lapang di sana saja. Rasulullah kata 50 orang yang diketahui oleh Abdullah bin Rawha, kata salah, dia hendaklah menjaga dengan anak panah, sama ada kami menang atau kalah, jangan bantu kami, jangan buat apa-apa. Maka peperangan pada waktu pagi itu ternyatalah segala orang yang mereka ni geram sangat, dendam sangat orang Quraisy ini. Dia nak serbu saja orang Islam. Tetapi malangnya orang Islam bukan duduk di tanah rata, mereka duduk di atas. Jadi bila mereka serbu ramai-ramai, orang di atas bagi dengan anak panah. Bila bagi dengan anak panah, mereka mundur nak lari. Muncullah Hamzah bin Abu Talib, Mus'ab bin Umair serta Abdullah bin Jashid dengan ketumbukan masing-masing. Serang dari belakang, apa jadi kucak kecil. Hancur langsung mereka lari. Bila lari, meninggalkan banyak harta rampasan kerana peperangan Uhud ini pihak Quraisy membawa banyak harta rampasan untuk menjemput orang-orang Islam ini gemar mendapat harta rampasan. Jadi sebagai kita kata apa? Sebagai umpan lah, sebagai umpan. Dan dibawa 15 orang wanita sambil mereka menyanyi-nyanyi dan buat kita kata apa? Acah-acah supaya orang Islam ni makin marah lah, makin marah, cepat nak menyerang. Tapi Rasulullah dah bagi itu dah, jangan berperang ikut nafsu, tetapi ikut kehendak, ikut keadaan. Jadi bila Rasulullah perintah macam tu, bila digempur sampai begitu hebat, maka mereka lari berkucak-kacir. Sampai hampir petang, didapati bahawa 700 orang Islam ini yang sebakinya mula dah turun mengutip harta rampasan. Jadi oleh sebab mereka ni turun daripada pagi menang sampai ke petang, tengok orang Quraisy tak melawan lagi, pasukan Abdullah ni sedikit-sedikit turun, kononnya nak membantu, nak mengutip harta rampasan yang ditinggalkan. Jadi bila dah sama ni, waktu itu Khalid bin Walid berada di sekitaran ini. Apabila dia nampak orang dia sudah kalah, dia mundur diri juga. Tapi bukan dia pergi ke belakang bukit, dia mundur dari sana sebab pasukan Islam sikit, dia datang dari belakang.
Dia memerhati saja. Apabila didapati orang ini sedikit meninggalkan meninggalkan bukit ini, di mana Rasulullah ada di depan. Rasulullah bersama dengan beberapa orang sahabat yang hebat-hebat lah. Sebut je siapa? Abu Bakar, Omar, Ali, hebat-hebat lah. Tapi yang jadi front liner dia, barisan depan, ialah 3 ni yang paling hebat sekali. Dia kejarnya musuh sampai ke belakang. Jadi apabila mereka ini hanya daripada sini, ada pasukan berkuda seorang dua lah pergi bagi tahu kepada orang yang lari tadi, berpatah balik kerana orang Islam sudah berada di tengah-tengah, maka serangan berlaku dengan begitu hebat. Yang di sebelah bukit dihantam, yang di atas bukit ini pun hantam juga, maka tersepitlah orang Islam, termasuk Rasulullah. Pada petang itu dia telah dibaling batu sampai roboh gigi dia. Roboh gigi dia, setengah kata dia tertusuk oleh rumbai-rumbai penutup kepala baju besinya. Setengah kata memang dia kena betul-betul. Dia ni dipagar oleh 7 orang sahabat yang hebat-hebat, Umar Al-Khattab dan sebagainya. Kalau kita dapat menziarah Gua Uhud di ujung sana ya, nampak tu Gua Uhud, nampak terbelah Gua Uhud tu. Di dalam gua tu ada 7 biji batu yang tempat tinggal Rasulullah. Lari sementara untuk mengelakkan diri pada petang waktu zuhur itu. Dan di situlah Fatimah kan yang membakar tika untuk nak mengeringkan darah bapaknya dekat situ. Dan di situ turun ayat Fasakh. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsillahu lakum. Artinya masa Rasulullah mengerang kesakitan, ramai para sahabat berkeliling, masing-masing tak mau tinggal Rasulullah, sampai orang yang nak mari tengok Rasulullah pun tak dibenarkan. Maka Rasulullah mohon kepada Allah turun ayat, apabila ada orang minta nak mencelah masuk di tempat yang sempit, bagi ruang kepada mereka. Artinya bagi jalan orang lain nak masuk, dia pun ada hak juga. Turun ayat tafasah tu, maka semua orang dapat jumpa Rasulullah. Lalu mereka bawa Rasulullah cepat-cepat usung naik ke gua. Bila naik gua tu tinggi, dan naik ke gua, maka orang Quraisy menjerit-jerit waktu itu, Rasulullah sudah mati, Muhammad sudah mati, sudah kena, kami tengok dia berdarah, dia kena semua. Makinlah galak orang-orang Quraisy menyerang. Tetapi kebijaksanaan Rasulullah minta keluar daripada gua Uhud itu. Kalau kita naik gua Uhud itu, masih ada wangi lagi sampai sekarang. Wangi. Isteri saya pun itu tak naik sekali itu, dia tak bawa naik, kecil hati dia. Saya pergi baru-baru ni, sesumbung buntuk dia naik, dapat naik juga. Baru dia tahu ada 7 biji batu kat situ, masih wangi ya. Dan Rasulullah keluar daripada gua sambil berpegang kepada pipinya yang bengkak-bengkak ni. Dia menjerit, wahai Quraisy, jangan ingat Muhammad itu sudah mati, ni kami hidup. Sekarang serang balik. Maka kekuatan ada pada orang Islam, serang balik. Ketika inilah orang-orang ni dekat nak maghrib dah, orang-orang Quraisy menghadapi masalah yang paling besar. Dia teruk sebab malam dia ingat orang Islam dah kalah. Kemudian orang Islam hantam balik. Lalu mereka tidak boleh bertahan lagi, lalu lari bersembunyi di sebalik gunung dan sebagainya. Banyak di antara mereka yang gugur. Namun umat Islam yang gugurnya pada waktu itu ialah 70 orang. Dan yang paling sedih, serangan yang dibuat itu, ada seorang Hindun telah membawa seorang tukang lembing, tukang pelepah lembing. Itu yang sekarang ni kita di dalam sukan kita ada lepah lembing. Lepah lembing tu sepatutnya tak boleh diamalkan dalam Islam. Sebab Wahsy ni dia sangat bijak. Kalau ambil sebiji apple tak atas kepala budak, dia lepah lembing, lembing tu boleh kena apple punya cekaknya. Maka Hindun berjanji, kalau kau dapat membunuh Hamzah, aku akan merdekakan kau. Maka Wahsy ni nama dia, sanggup dan dia datang. Dia tak berperang, dia pegang lembing je. Bila ditunjukkan di mana Hamzah, maka ketika Hamzah tengah ada berperang hebat, masa itu dia lancarkan lembingnya, kena. Katanya dia tombak daripada dada sampai ke punggung, tembusnya lembing itu. Bila jatuh saja, Hindun datang bawa pisau, dibelah, digigitnya. Mengapa? Sebab Hamzah telah membunuh bapa dia. Hindun binti Utbah kah? Utbah ni bapa dia. Ni Hamzah lah yang berperang membunuh bapa dia di peperangan Badar pada tahun yang ke-2 Hijrah dalam bulan Ramadan. Dan terjadi peperangan ini ialah pada tahun yang ke-3, dalam bulan apa saya tak ingat, dan dalam bulan ke-3. Artinya
Abdullah bin Jahsyy pun mati. Mus'ab bin Umar umur baru 22 tahun meninggal. Dia datang ke sini umur sekitar baru 18 tahun. Kemudian dah 18 tahun setelah guru ketiga, 21 tahun umur dia. Maka dia menjadi panglima perang yang mati syahid dekat sini. Jadi maka orang Quraisy dah pergi, dah kira kalah lah. Walaupun mereka dapat membunuh 70 tentera Islam, tapi mereka pun kalah banyak. Ramai sebab mereka dah tersepit pada waktu hampir malam itu. Rasulullah menyeru kepada semua kekuatan Islam, serang saja dengan satu saja Nabi bagi formulasi dia. Kalau kita menang, Islam akan tersebar dan nama kita naik. Kalau kita kalah, yang kalah jangan takut masuk syurga. Jadi kita tak mementingkan harta benda. Berbanding dengan orang Quraisy, dia berperang kerana